Okay. You untuk yang beragama Islam tu boleh baca Al-Fatihah. Diterang sikit hati. Okay. As for today, kita akan sambung Consumer Maths. Sekejap saya broadcastkan screen. Kepada yang baru masuk, ulang suara Saya ulang ni banyak kali sebab ada ni Toyib baru masuk tadi. Okay, tengok dekat Azfar baru masuk. Tengok dekat ruangan chat ada link attendance. Okay, you can have a look there. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Our topic for today masih dalam Consumer Maths. Last week saya ada cakap sedikit pasal credit card, right? Yes. Okay. Saya sentuh sikit pasal credit card, advantage, disadvantage, semua tu lah. Meaning that benda tu you can have a look, you can read by yourself. Hari ni pengiraan. Okay, nak kira macam mana mak ayah bayar credit card. Macam mana mak ayah bayar credit card tu monthly kalau mak ayah awak pakai credit card lah. Okay, and instead of credit card, kita akan tengok loan. Loan ni apa loan? Loan apa Pinjaman. loan? Yes, pinjaman. Pinjaman apa yang awak tahu? Bukan pinjam kat kawan. Pinjaman apa yang awak tahu? Bank, Yelah, pinjam bank nak beli ke apa? Rumah. kereta. Rumah, kereta, personal loan, pinjaman peribadi. Okay. Kita nak belajar ni bukan pinjam dekat Ahlong Tahu Ahlong apa? Tahu. Apa? Tak Apa benda sah. Ahlong? Pinjaman tak berlesen. Okay. Ni kita nak belajar loan yang kita pinjam dekat bank. Dan macam ni kita bayar loan tu by installment. What is installment? Class, what is installment? Bayar ansur-ansur. Yes, bayar ansur. Okay, I move to credit card first. Okay. Hari ni pengiraan untuk credit card. Okay. Credit card ni bahaya sebenarnya. Sebab tu saya ada dia punya kelebihan, ada dia punya kekurangan, but saya memang tak prefer sangat nak pakai credit card ni. Okay, tak katalah dia jahat apa credit card ni, but ada kelebihan, ada kekurangan dia. Yang penting kita kena manage our financial wisely. Okay, ni kita nak tengok kalau kita tak ada duit, kita nak bayar credit card tu. Okay, kita ada duit tapi kita nak bayar credit card tu. Kita kena bayar sebab hutang. Okay, you can buat dua cara payment. First thing, minimum payment. Okay, minimum payment. Ataupun dia tak ada duit langsung. Okay, dia tak ada, ni bahaya dia. Dia tak ada duit langsung dan dia nak bayar. Dia kena denda. Bila dia kena denda, dia kena charge late payment. Okay. These are the things that we want to know the impact. Spend dia. Okay. Minimum payment dengan late payment. Okay. Biasanya bank, okay ni intro dia. Bank akan bagi, kalau tak ada duit sangat, untuk elakkan kita punya interest tu. Interest tu interest? Interest apa? Faedah. Bunga. Macam awak pinjam duit awak RM5, lepas tu dia suruh bayar RM10. Bunga. Okay? Ataupun riba lah kalau conventional banking. Okay? Kalau nak elakkan interest tu melampau-lampau charge-nya, minimum payment yang selalu bagi kita adalah 5% daripada hutang kita tu. Daripada hutang kita, minimum payment adalah 5%. Ataupun something bank kata minimum RM50.
okay, of the total balance. Tapi usually we use 5%. Okay, minimum. Ni kalau tak ada duit sangat untuk elakkan interest melampau. Okay. Dan itu kalau kita tak ada duit dan kita tak bayar. Dan kalau kita pakai credit card tu sendiri, bank selalu charge service okay, untuk kad tu 15% hingga 18%. Okay, 15% hingga 18% bank charge untuk servis credit card. Okay, dan untuk late payment, ni kalau kita tak bayar. Kalau late payment, okay, kalau kita tak bayar, kita akan dikenakan 1% okay, daripada kita punya balance hutang. Okay, semuanya you boleh baca sendiri, ada dalam buku. Okay, yang pentingnya minimum payment 5%, late payment 1% bank charge dan penggunaan credit card itu sendiri adalah 15% hingga 18%. Ikut tertakluk kepada bank. Okay, kita nak tengok case-case-nya kat sini. Faham tak minimum payment tu? Minimum payment tu macam mana? Lemah lah saya dengan TGF ni. Tanya pun tak jawab. Minimum payment tu konsep dia macam mana? Kan bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit tu installment. Minimum payment credit card. Macam mana? Bila dah tak ada duit. Yes, bila tak ada duit tapi nak kena bayar, nak juga bayar hutang kredit card tu. Okay, kita bayar yang untuk elakkan interest melampau. So, kita bayar sikit. Bukan bayar sikit. Kita bayar sikit. Okay. Untuk elakkan hutang tu jadi accumulate. Okay, dia bawa, dia carry forward. Masa you punya CGPA, kita carry forward hutang. Okay, untuk elakkan tu kita buat minimum payment 5% daripada hutang kita. Dan kalau tak bayar langsung, ni kena denda 1%. Okay, kena denda late payment. Late payment 1%. Dan bank kalau kita guna credit card, bank, Maybank, CIMB or apa semua tu, charge untuk penggunaan credit card service bank tu dia kenakan 15 to 18%. Okay, according to the bank. Okay, kita nak tengok case ni. Example 16 there. Okay, saya ambil itu je. Saya terangkan berdasarkan dia punya pengiraan. So you have to understand carefully case Encik Ahmad ni. Okay, Encik Ahmad guna credit card dan dia dapat statement credit card dia, maksud dia bill lah. Okay, credit card statement dia pada bulan Januari. Okay, bill sampai dekat dia pada bulan Januari. Okay, dan hutang dia hingga Januari adalah 5,200. Okay, hutang dia 5,200. Hasil penggunaan credit card dia sepanjang Januari tu. Okay, ni statement ni dia tak suruh kira. Estimate Encik Ahmad did not use credit card for February tu, maksud dia kita tak perlu kira untuk Februari. Kita nak tengok case dia untuk Januari. Okay, tapi Encik Ahmad ni tak ada duit. Tak ada duit nak bayar dekat bank 5,200. Okay, bank kata, selalunya bank kata. Okay, berbalik kepada sini. Okay, bank kata kalau dia bayar dalam masa 20 hari daripada bank statement tu, dia sampai tu, dalam masa 20 hari daripada tarikh bil dia sampai tu, itu adalah interest
free. Maksud dia bayar 5,200 je lah. Tak ada charge extra. Faham tak so far? Faham. Okey. Dalam masa 20 hari, itu adalah interest free period. Okey. Kalau dalam masa 20 hari, dia bayar hutang dia tu, okey, dia tak dikenakan apa-apa charge. Interest free period. So dia just bayar je 5,200. Okay. Ni kes dia sekarang. Encik Ahmad ni dia tak ada duit. Ada gangguan anak saya. Okay, Encik Ahmad ni tak ada duit sangat-sangat dah. So untuk dia, tapi dia tak nak hutang dia melampau-lampau. Dia nak buat minimum payment. Minimum payment berapa persen? 5%. Yes, 5%. Okay. So kalau kes dia nak bayar, dia tak nak hutang dia melampau-lampau over sangat. Okay, dia buat bayaran minimum payment. So 5%. Okay, 5% daripada hutang dia tu, okay, dia kena bayar 260 je dekat bank. So that tak adalah late payment. Late payment kes tak bayar. So dia kenakan late payment. So dia memang tak ada duit 5,200. Dia kata dekat bank dia boleh bayar 260 je bulan tu. So tak apalah. Faham? Dengar suara anak saya tu abaikan je lah. Okay, ingat minimum payment 5%. And kita nak tengok. Okay. Okay. Bill dia tu expired dalam masa 15 days tau. Okay. 15 days. Okay. Kita nak tengok hutang dia bulan Februari macam mana. Okay. Ini hutang dia untuk bulan Februari. Kenapa dia tolak dengan 260? Sebab dia dah bayar masa bulan tu. Okay, very good. Dia dah bayar minimum payment Januari. Ini case. Okay, ini case dia dah buat minimum payment. Okay. Dan ini adalah statement bill dia. Statement dia untuk bulan Februari. Okay. Dia dah buat payment 260. Sekarang hutang dia tinggal 4,940. Okay. Tetapi tak sewenang-wenang ni tinggal 4,940 ni sebab dia tak bayar penuh. Okay. Dia kena charge ikut hari. Okay. 15/365. Mana datang ni? Ini. Okay. He only makes a minimum payment for January and the statement date is 15 days from the expiry date. Okay, maksud dia bank ni kata 15 tadi kes tadi 20 hari interest free period. Ini bank selalu pakai yang ni. Tapi kes ni special. Bank ni kata 15 hari je untuk interest free period. Dia tak ada duit. So dia kena denda ikut hari. That is why kita kena darabkan semua ni. Okay, maksud dia hutang dia yang selepas tolak dengan minimum payment 4,940. Darab dengan mana datang ni 18% ni? 1800 ni. Ini apa? Charge. Okay, very good. Charge credit card. Okay. Charge credit card. Dan juga darab dengan
denda ikut hari. 15/365. Kenapa 365? Sebab ikut hari. Okay. So interest charge dia adalah RM36.54. Kita darab semua ni. Ni ha. Okay. So antara bunga dia. Bank kena yang denda bunga. Bunga tu lah. Sebab dia buat minimum payment je. Bukan dia tak bayar langsung. Kalau dia tak bayar langsung lagi banyak lah. Okay, itu case yang C. Nombor C ni case B. So sekarang bill Februari dia. Okay, bill untuk Februari dia. Hutang dia selepas minimum payment. RM4,940 tambah dengan RM36.54 je lah. Okay, bill for Februari dia adalah ini. Tak banyak pun. Banyak lah juga saya rasa. RM4,976.54 compare dengan RM5,200. Dibuatnya dia pakai lagi bulan Februari credit card dia. Lagi banyak lah. Dia kena bayar. Faham tak? Faham tak? Yang penting you kena ni darab juga dengan this one. Okay, you kena juga darab dengan ikut hari tu. 15 ni adalah waktu interest free period. Kalau hutang dia sampai 5,200 ni bulan Januari, 1 Januari, okay, dan bank kata 15 days untuk interest free period. Kalau you bayar hari ketiga, you bayar ni je lah 5,200 kalau you ada duit. Tak kena apalah, tak ada charge tersembunyi. Ni case dia tak ada duit. Tak ada duit, dia buat minimum payment Januari. Januari dia bayar ni je. 260. Okay. And then dia tak bayar apa-apa dah. Tiba-tiba bill tu sampai. Ni bill Februari dia. RM4,976.54. Okay, ini case dia buat minimum payment. Ini case tak bayar langsung. Okay. Tak ada duit dan tak bayar langsung. Tak buat langsung minimum payment. Okay. Tak ada duit dan tak bayar langsung. Okay. Dia punya hutang ni 5,200. Okay. Kita kena darab dengan, ni nak kira ya, interest dia, bunga. Kita kira interest dulu. Okay. Kita darab dengan bilangan hari untuk interest day, interest free period dan juga charge. Okay, dan juga charge bank card tu. So, interest sahaja dah kena 5,200 hutang asal. Darab dengan service credit card 18%. Service interest pakai credit card. Darab dengan charge ikut hari 15 hari. Kalau bank kata 20 hari, 20 lah. Okay, ni bank ni 15 hari je. So interest dia adalah RM38.47. Tapi sekarang dia adalah case tak bayar langsung. Case tak bayar langsung, kita ada one special thing, late payment. Okay. Dah lah kena interest. Kena plus pula dengan late payment. Late payment berapa persen? 1. Yes. Late payment 1%. Bukan 1% daripada 5,200 tu je tau. Daripada ni hutang tambah interest. Okay. Late payment kena juga 1% from hutang asal 5,200 tambah interest ni. Kena tambah juga ni. Bukan 5,200 alone. Okay, RM38.47. Late payment yang dikenakan adalah denda RM52.38. Okay, so bill Februari dia, hutang kredit kad dia yang sebenar. Okay, total hutang kredit kad dia
total hutang kredit kad. Okay, hutang asal RM5,200 campur interest RM38.47 campur dengan late payment RM52.38. So Februari statement dia RM5,290.85. Bertambahlah dalam RM90.85 tu. Jangan you kata tak banyak pula. Okay. Kalau kita skip on tak bayar, dia jadi apa? Semakin bertambah. Ya, makin bertambah. Bertambah. Ni late payment ni ingat, not just 1% from the hutang original itself. Okay, 1% daripada hutang campur interest. Okay, so itu impact dia. Kalau dia buat minimum payment, bill Februari dia yang ni je. RM4,976.54. Okay. Ini yang dia bayar minimum payment RM260 sebab dia tak ada duit sangat. Ni kalau buat tak tahu je, tak bayar langsung, buat tak tahu, ini statement dia. RM5,290 sikit lagi nak sampai RM5,300. Faham tak ni? Late payment, minimum payment ni? Faham. Okay. You can, ada apa nak tanya tak? Minimum payment, late payment ni? Okay. Ya? Tak ada? Okay. Tak ada. Okay, yang penting you kena ingat lah. Okay, you kena ingat. Kau nak pakai credit card nanti besar nanti, kalau tak ada duit ingat, bayar je minimum payment. Okay, kalau nak elak kan semua charge tersembunyi. Inilah charge tersembunyi dia ni. Ni interest, late payment, everything tu. Bayar ikut hari yang dia charge tu lah. Ikut hari free. Hari free interest tu. Kalau dia kata 15 hari, 15 hari lah. 20 hari, 20 hari. Sebab tu kita kena manage our financial wisely. Boleh tak ni? Faham tak? Boleh. Boleh, faham. Okay, tu satu. Okay, saya tak nak move banyak sangat benda ni. Sekejap lagi saya nak bagi exercise, satu untuk credit card, satu untuk loan. Okay, move to loan teruslah, pinjaman. Okay, pinjaman ni yang biasa kita dengar, pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan pinjaman peribadi. Okay, kesemua ni banyak. Orang tak ada duit, sebab tu orang meminjam untuk beli aset. Mostly beli aset tu lah macam rumah dan keperluan beli kereta. Okay, tak pun kita perlukan duit sangat-sangat untuk urusan lain, kita buat pinjaman peribadi. Okay. Dan cara bayar by installment, ansuran. Sebab kita tak ada duit nak bayar lump sum. Hari tu saya dah cakap pasal lump sum. Okay. Untuk bayar installment ni, dia ada dua jenis interest bank kenakan. Satu flat interest. Okay. Satu, saya laju sangat mengajar. Boleh tak? Faham? Boleh, faham. Tak apa, saya record benda ni. Nanti boleh tengok. Satu lagi, interest on balance. Okay. Interest on balance. Hari ni saya nak cover benda ni dulu. Saya nak cover untuk flat interest dulu. Maksud dia, interest tak berubah. Kalau bank kata 4% sampai ke sudah lah, sampai ke kiamat lah 4%. Dia tak berubah-ubah. Okay. Interest on balance ni, dia berubah-ubah. Okay, so kita nak tengok dulu flat interest. Saya terus kepada contoh. Okay, misalnya beli kereta
on credit. Maksud dia hutang lah, dia buat loan. Mr. Lim beli kereta 80,000 on credit, loan. On credit maksud dia hutang. Dia bayar 10% down payment. Down payment saya dah terangkan dah hari tu. Dan balance dia nak bayar installment selama 6 tahun. Okay. Bank kenakan dekat dia 4% interest per annum. Kalau dia tak sebut keyword on balance, maksud dia benda ni adalah flat interest. Okay. Kalau dia tak sebut apa-apa interest on balance ke apa-apa, maksud dia benda ni adalah flat interest. So soalan tanya, kita nak kira dia punya monthly installment. Maksud dia tiap-tiap bulan dia kena bayar berapa untuk hutang kereta dia tu. Faham Faham kes ni? Okey, harga kereta adalah 80,000. Dia tak ada duit lah 80,000 sebab tu dia loan. Dia loan kereta. Kenapa tolak 8,000? Orang fikir sikit. Kenapa 80,000 tolak 8,000? Sebab dia dah bayar down payment. Yes, 8,000 adalah down payment. 10% from 80,000. Okay, 10% from 80,000 is 8,000. Okay, 8,000. So, tolak 8,000. Okay, tolak 8,000. 8,000 ni adalah dia punya down payment. Okay, selalunya hutang bila kita tolak down payment, hutang kita tinggal yang balance lah. Okay, so hutang dia adalah 72,000. 72,000 ni dia kata, bank katalah installment, bukan dia kata, dia tak tentukan installment berapa tahun, bank yang tentukan. Bayaran ansuran haruslah dibuat selama 6 tahun. Okay, 72,000 ni dia kena selesaikan selama 6 tahun, 6 years. Not just 72,000. Okay, disebabkan bank bermurah hati bagi dia buat pinjaman, dia kena bayar dekat bank interest 4% per annum. Okay, bank kenakan interest 4% per annum. This is interest. Okay, so kita nak tengok berapa hutang dia. Interest sahaja untuk nanti kita kira interest dulu. Disebabkan dia adalah untuk 6 tahun, kita nak kira untuk interest dulu. Interest, okay. Bunga yang bank kenakan untuk pinjaman dia ni. So pinjaman dia sekarang 72,000 sebab dia dah bayar down payment 8,000. Interest bank kenakan adalah 4% selama 6 tahun. Per annum flat interest. Okay. So it is, kita darab semua 17,280. Ini interest sahaja tau. Okay. Bunga selama 6 tahun. Banyak ke tak banyak 17,000 tu? Bukan 100. Banyak. Bunga sahaja. Okay. Dah lah loan dia 72,000. Kena bunga pula tu 17,280. So sebenarnya loan dia tu, alamak tak mudah saya nak conteng sebelah. Okay, loan dia tu, okay, dia kena bayar total repayment ni. Okay, total repayment 72,000. Loan yang dia buat, interest pun dia kena bayar 17,280. Hutang dia kat bank tu bukannya setakat harga kereta asal 80,000 tu. Okay. Sebenarnya 89,280. Okay. Ni hutang dia. Datang daripada formula ni. A equals to P
plus PRT. P ni yang asal lah. Okay. Yang asal sekarang jadi 72,000 sebab kita dah tolak dengan down payment. Tapi macam itulah cara pengiraan dia. Soalan tanya, berapa banyak dia kena bayar monthly. Okay, interest dia tiap-tiap bulan. So, kita ambil total hutang dia ni 89,280. Dia buat loan sebanyak 6 tahun kan? Ya, Nak bahagi berapa? 12. Oi, menjawab dia Toyib ni. Yalah. Bagi apa? 6 Bagi tahun, bayar tiap-tiap bulan. 72. Mana datang 72? 6 tahun darab dengan 12 bulan. Yes. Okay, so installment dia tiap-tiap bulan, duit kereta dia kena bayar tiap-tiap bulan daripada gaji dia adalah RM1,240 per month selama 6 tahun. Okay, ni installment dia. Faham? Faham. Faham tak yang lain? Faham. Okay. You can see here. Okay, you can see here. Even though you memang tak experience pun nak buat loan, you tak experience pun nak pakai credit card sebab you still form 3. Masih bawah umur. Nak apply credit card tu umur 20 tahun ke atas. Okay. Dan buat loan kena kerja, kena ada pendapatan tetap. Okay. So, but at least you have some knowledge here. Loan, credit card, everything semua tu ada charge. Okay, ada charge. Nak beli kereta, bukannya setakat. Memanglah kereta tu dia tulis okay 127,000 let's say. Bukan yang tu je kalau kita buat dekat bank. Pinjaman. Tengok macam kita dah kira ni. Ya. 17,000 sahaja dia punya charge yang kena bayar. Di samping kena tambah lagi harga hutang tu. Boleh ni? Faham tak ni? Faham. Ke dah susah hati dah? Faham? Saya ada saya nak tunjuk kerja yang saya nak bagi dekat awak ni. Sekejap. Okay. Sekejap. Bukan yang ni. This one. Sekejap, download sekejap. Okay. Ini kerja untuk hari ini. Untuk kredit card sekejap. Lambat screen. Okay. Saya nak tunjuk pengiraan dia, but saya nak bagi awak faham soalan, awak tak faham soalan. Kini untuk credit card, home credit card for today. Tapi saya dah buat proper dah, aku nak bagi awak faham je. Okay. Sebab credit card yang untuk homework ni saya tak bagi homework final payment ataupun minimum payment. Ni untuk kita nak tengok Adila ni dia buat pilihan yang tepat ke tak. Okay. Maksud, saya terangkan dulu homework hari ni apa maksudnya. Adila ni nak beli sport shoes. Okay. Satu dia nampak dekat kedai. Dekat shop. Dekat Shopee dekat shop. Dekat kedai lah. Dekat kedai, harga kedai tu letak RM109. Harga kasut tu. Lepas tu dia tengok pula dekat online. Okay. Online harga kasut tu RM95. Tapi bayar pakai credit card. Okey, sekarang untuk soalan ni awak kena kira
awak kena kira kalau dia pakai credit card, charge dia adalah 3%. Okay, daripada harga kasut tu lah yang online tu kena RM95. Dan kalau dia beli online, kena post kan. Bayaran postage adalah RM15. So soalan ni nak awak pilih. Adilah ni patut beli dekat kedai ke patut beli dekat online. Okay, so itu homework untuk hari ni. Saya dah letakkan dalam PDF, nanti saya letak dekat WhatsApp group. Saya cuma terangkan homework ni nak bagi awak faham. Kalau awak tak faham pula apa soalan ni nak. So far our class today for credit card loan and installment. Any question? Apa-apa sebarang kemusykilan nak tanya? Tak ada.